Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhik wa azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Surah An-Nisa. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu dengan perintah yang wajib supaya kamu menunaikan segala amanah dengan menyerahkan amanah itu para orang yang ahli dapat menunaikannya. Dan apabila kamu menghukum di kalangan manusia, hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu dengan petunjuk ajaran yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul, dan taatilah ulil amri, mereka yang mengendalikan urusan di kalangan kamu. Maka jika segera kamu bertelengkah dalam sesuatu perkara, maka kembalikan penyelesaiannya kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul, yakni sunnah ajaran Rasulullah SAW. Jika sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, itulah penyelesaian yang sebaik-baiknya. Bersempena dengan pelancaran buku yang bertajuk Islam Adil untuk Semua. Ayat ini menjadi panduan kepada kita semua. Petunjuk daripada kitab Allah Al-Quranul Karim. Hudan linnas, petunjuk bermanusia seluruhnya. Petunjuk yang bersifat mukjizat kepada Nabi kita Muhammad SAW merupakan kalam Allah, kata-kata dan firman daripada Allah SWT. Rabbil Alamin, Tuhan yang mencipta, yang memerintah dan mentadbir seluruh alam ini, seluruh makhluk, termasuk alam bumi, tempat tinggal manusia, dan makhluk-makhluk yang lain yang ada hubungan dengan manusia, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas muka bumi. Tugas yang menjadi tujuan mereka diciptakan, mereka dijadikan. Yang pertama, supaya mereka beribadah, memperhambakan diri kepada Allah SWT. Kerana firman Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku telah jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadah. Maksud memperhambakan diri kepada Allah.
sama ada melakukan syiar ibadat, menyembah Allah Ta'ala dengan ruh, jasad, akal dan harta. Juga dengan maksud mematuhi segala perintah Allah dengan tidak ada pilihan. Percaya kepada Allah yang maha sempurna, maha suci bersegala sifat kekurangan. Yang kedua, tugas manusia ialah supaya menjadi khalifah di atas muka bumi. Kerana firman Allah Ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah apabila Allah berfirman, berkata kepada para malaikat, makhluk yang lebih dahulu daripada manusia, aku hendak ciptakan satu makhluk yang diletakkan di atas muka bumi supaya menjadi khalifah. Malaikat berkata dengan pertanyaan, meminta penjelasan. Istifham istifsari, bertanya penjelasan, bukan istifham ingkari, bukan bertanya untuk melawan dan membantah. Malaikat makhluk yang sangat taat kepada Allah, tidak durhaka sekali-kali. Mereka bertanya, wahai Tuhan kami, adakah engkau hendak jadikan di atas muka bumi itu makhluk yang akan melakukan kejahatan, menumpahkan darah, melakukan kerosakan, berbunuhan sesama sendiri, padahal kami sentiasa memuji, memuja dan mempersucikanmu, wahai Tuhan. Maksudnya, mengapa mereka tidak tugas, engkau tidak tugas kami, wahai Allah? Kerana malaikat itu sifatnya belum berlomba menunaikan perintah Allah. Tuhan menjawab, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Tugas di bumi mesti dilaksanakan oleh makhluk yang sesuai dengan muka bumi, dengan alam bumi. Sifat-sifat dan ciri-ciri yang tidak ada pada makhluk malaikat atau ada di bumi. Tugasnya ialah untuk menjadi khalifah ataupun khilafah yang dihuraikan oleh ulama dengan iqamatud din wa siyasatud dunyabi, menegakkan ad-din, iaitulah petunjuk Allah, dan mentarbiyah dunia dengannya, dengan petunjuk Allah itu. Tujuannya untuk mentarbiyah dunia, mentarbiyah bahan-bahan yang ada di atas dunia ini, sama ada binatang, hayawan, tumbuh-tumbuhan, segala logam, galian dan isi bumi ditadbirkan untuk memakmurkan bumi. Urusan ini tak boleh dilaksanakan oleh makhluk malaikat. Sifat mereka tidak sesuai. Maka Allah ciptakan makhluk yang sifatnya sesuai dengan kejadian untuk memakmurkan bumi. Memakmur itu mestilah dengan petunjuk Allah yang dinamakan Islam. Seterusnya ditunaikan tanggungjawab melaksanakan petunjuk Allah itu dengan satu kewajipan yang dinamakan amanah. Firman Allah Ta'ala, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sesungguhnya kami telah memamerkan, membentangkan satu perkara yang dinamakan amanah kepada makhluk langit dan bumi, langit dan segala isinya,
dan bumi segala isinya, supaya bersedia untuk menerima perkara yang dinamakan amanah ini. Tiba-tiba semua makhluk itu enggan dan takut untuk menerimanya. Sesungguhnya manusia sanggup menerimanya. Manusia itu sangat zalim, lagi sangat jahil. Para ulama meriwayatkan kitab-kitab tafsir, Allah memberitahu amanah melaksanakan hukum Allah itu ada perkara suruhan, perkara tegahan, perkara halus, haram dan halal, berbagai-bagai pendekatan, memerlukan akal, memerlukan kemampuan tenaga yang khusus. Kalau ditunaikan, akan diberi ganjaran yang besar, menjadi ahli syurga. Kalau tak ditunaikan, dihumbam ke dalam neraka. Menyebabkan makhluk-makhluk itu semuanya enggan dan takut untuk menerima, namun manusia bersedia menerimanya. Kerana Allah menciptakan manusia dengan ciri-ciri dan sifat-sifat yang boleh menunaikan amanah itu. Manusia menerimanya untuk melaksanakan tanggungjawab memakmurkan bumi. Namun terdapat kalangan manusia yang sangat zalim, lagi sangat jahil, tidak menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Allah Taala memerintah supaya ditunaikan amanah itu dengan konsisten, dengan istiqamah, menepati kedudukan hak yang sewajar, pertimbangan yang seksama, mengikut kedudukan yang tepat untuk memelihara bumi dan memelihara alam yang ada kaitan dengan bumi. Ini dinamakan adil. Melakukan sesuatu dengan istiqamah, tepat dengan tujuan-tujuan mengapa diciptakan, mengapa diuruh begitu. Ini dinamakan adil. Allah Ta'ala kena adil sifat yang wajib bagi Allah. Adil sifat yang wajib bagi Allah. Lawan dia zalim. Zalim sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Dia sebut dalam hadis kursi, ini ja'altu zulma ala nafsi, haramtu zulma ala nafsi, wa ja'altu bainakum muharrama. Aku haramkan zalim itu berlaku pada diriku, dan aku haramkan zalim berlaku kepada kamu. Sifat zalim, sifat yang terpuji. Sifat adil, sifat yang terpuji. Yang wajib bagi Allah Ta'ala. Walaupun tak termasuk dalam sifat 20 yang dibilang. Kerana sifat yang terpuji, semua sifat Allah Ta'ala. Termasuk sifat adil. Zalim, sifat yang mustahil bagi Allah. Allah Ta'ala tidak zalim sekali-kali. Dengan sebab itu, untuk menegakkan adil, mestilah menepati petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengikut qudwah, contoh teladan yang dibawa oleh orang yang dilantik oleh Allah di kalangan manusia, iaitulah Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Allah Ta'ala memilih kalangan manusia menjadi model Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Disebut contohnya dalam Al-Quranul Karim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Dan ingatlah Allah telah menguji Ibrahim alaihi salam dengan beberapa kalimah, iaitu firman Allah, perintah-perintah yang diarahkan kepada Ibrahim AS. Lalu Ibrahim menunaikan perintah-perintah itu.
Lalu Allah berfirman, wahai Ibrahim, aku jadikan kamu sebagai imam, pemimpin. Ibrahim menjawab, wahai Tuhanku, jadikanlah juga pada zuriat keturunanku sebagai pemimpin. Allah mengatakan, hai Ibrahim, tak termasuk dalam janji ini orang-orang yang zalim. Orang yang zalim ditolak oleh Allah Ta'ala. Secara hikmah Allah Ta'ala banyak menzahirkan Rasul dari keturunan Ibrahim AS. Khususnya Nabi akhir zaman Muhammad SAW yang dipilih secara khusus untuk memimpin manusia di akhir zaman, supaya menjadi Rasul akhir zaman. Di zaman kemuncaknya sebelum berlaku kiamat, Allah Ta'ala kurniakan kemajuan yang pesat dalam ilmu akal, ilmu pengalaman. Setelah manusia hidup lama di muka bumi, diberi ilmu, kefahaman, pengalaman yang banyak. Itulah kemajuan yang kita lihat dan saksikan pada hari ini. Kemajuan teknologi, sains yang sangat canggih, sehingga dunia yang dahulunya sangat luas, sangat jauh perjalanan jaraknya, hari ini terdapat kemudahan-kemudahan yang menyegerakan hubungan. Seolah dunia yang luas ini dapat dikumpulkan dalam masa yang cepat dengan teknologi maklumat, teknologi perhubungan dan sebagainya. Bagi mengurus bumi cukup seorang Rasul saja, dipilih daripada zuriat Ibrahim AS. Daripada puteranya Ismail dilahirkan Muhammad SAW, dan dilahirkan di Mekah, tempat menjadi pusat kepada dunia yang menghubungkan 3 benua besar, iaitulah Asia, Afrika dan Eropah. Di samping benua Amerika yang dapat dilihat pada hari ini, dilahirkan di situ dan dikurniakan mukjizat ilmu Al-Quranul Karim. Berbeza dengan mukjizat Rasul yang dahulu daripadanya. Mukjizat ilmu Quran merupakan kalam Allah Ta'ala. Maka bagi menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia yang melibatkan individu, melibatkan keluarga, melibatkan masyarakat dan negara, dalam segala aspek akidah, syariat dan akhlak, politik, ekonomi, sosial dan segala-galanya, mestilah menepati petunjuk Al-Quranul Karim. Kitab mukjizat ilmu ini, cara amalannya ditunjuk oleh manusia yang dipilih Allah, Muhammad SAW, yang melahirkan sunnah Nabi. Ini menjadi panduan untuk kita tegakkan keadilan dalam segala aspek. Sekiranya kita merujuk pada Quran dan hadis, kita akan bertemu dengan jawapan penyelesaian kepada semua masalah yang berkait kehidupan manusia dengan cara yang tepat, cara yang benar, kerana manusia ini adalah makhluk dicipta oleh Allah, yang berada di bumi ciptaan Allah, ada kaitan dengan ciptaan Allah. Maka tidak ada suatu perkara yang tepat melainkan mengikut penciptanya. Contoh, kalau kita beli jentera, kereta, apa saja, jentera dan sebagainya, mesti kita rujuk berkilang yang menerbit barangan itu. Bagaimana arahan-arahannya, cara gunanya, bahan bakarnya yang digunakan. Kalau petrol, kalau diesel, kalau guna tenaga elektrik dan sebagainya, mengikut arahan kilang yang mencipta, yang mengeluarkan jentera itu. Begitulah alam ini ciptaan Allah, mesti rujuk kepada Allah yang menciptanya, Rabbil Alamin. Maka berlakulah konsisten, istiqamah dalam menggunakan, dalam menghayati kehidupan kita. Kalau tak ikut arahan kilang dia, kalau jentera, contohnya enjin diesel tukar pada enjin petrol, rosaklah jentera itu. Dimodify ikut cara sendiri, tak ikut kajian yang dibuat oleh orang yang cipta tu, rosak jentera itu. Begitulah kedudukan alam ini, kehidupan manusia, kehidupan alam ini
Hari ini kita menyaksikan mengapa berlakunya kehidupan yang tidak konsisten. Gejala-gejala yang negatif banyak berlaku. Bukan sahaja kehidupan manusia, termasuklah alam sekitar dan sebagainya. Kerana manusia telah merosakkannya. Tidak adil. Tidak tepat dalam menggunakannya sebagaimana arahan Tuhan yang menciptakan alam ini. Maka saya kemukakan tajuk Islam adil untuk semua. Bukan saja untuk orang Islam, termasuk untuk orang yang bukan Islam. Bukan saja untuk manusia, termasuk untuk alam sekitar. Dan segala-galanya yang perlu dirujuk. Buku yang kecil tak mencukupi untuk menguraikan segala-galanya, hanya menjadi panduan saja. Cukup terbukti pada hari ini, banyak perkara dari segi saintifik, apabila bercanggah dengan Quran, dahulunya orang mengatakan Quran tak betul, mereka betul. Akhirnya bertemu Quran yang betul. Kajian saintifik tentang angkasa lepas, peredaran matahari, bulan dan sebagainya, ditepati Quran adalah betul dan benar. Sebagaimana cerita-cerita zaman dulu disebut dalam Quran. Kisah zaman dulu terdapat penemuan yang digali dalam bumi membetulkan segala riwayat Al-Quran itu. Begitulah perkara yang akan datang kehidupan hari ini. Kalau kita mahu konsisten, adil, tepat, mesti mengikut Al-Quran. Sama ada dalam ekonomi, dalam politik, dalam keluarga dan segala-galanya. Yang ada ialah petunjuk Allah Ta'ala. Mudah-mudahan penulisan yang nikah ini menjadi sedikit panduan. Dan ilmu yang bermanfaat yang boleh dirujuk selepas itu melalui kajian-kajian yang berikut oleh sesiapa sahaja. Wallahu alam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.